Salam sejahtera saya ucapkan, nama saya Gregory Proenekal dan saya akan ulas sedikit mengenai cabaran utama yang pelajar hadapi apabila berdepan dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Baiklah, semenjak pandemi COVID-19 yang melanda negara baru-baru ini, kerajaan telah melarang pembelajaran dan pengajaran secara berusaha muka. Maka, pembelajaran dan pengajaran adalah dilaksanakan melalui dalam talian. Maka kaedah pembelajaran seperti ini adalah sangat membebankan, khususnya kepada golongan golongan pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar, dan begitu juga dengan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman. Hal ini karena liputan internet di kawasan-kawasan tersebut adalah lemah, menyebabkan kelajuan internet perlahan. Ini juga disebabkan oleh pemasangan pencawang internet yang kurang di kawasan pedalaman khususnya. Baiklah, kesannya akan memberikan kesan buruk apabila pelajar menghadapi peperiksaan karena gangguan kelajuan internet. Begitu juga dengan pelajar terpaksa keluar untuk mencari kawasan yang mempunyai internet yang baik untuk menjawab soalan. Yang lebih menyedihkan lagi, ada pelajar yang sanggup untuk memanjat pokok hanya semata-mata mendapatkan internet yang laju untuk menjawab peperiksaan. Oleh itu, isu ini sangatlah memberi kesan yang negatif pada prestasi akademik pelajar. Oleh itu, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia perlulah mengambil tindakan segera untuk memasang lebih banyak lagi pencawang internet di kawasan-kawasan pedalaman terutamanya, dan juga membina pusat internet community di sekitar tersebut untuk membantu pelajar menghadapi pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya saya akan melanjutkan pembentangan mengenai tiada kemudahan komputer dan gadget di kalangan pelajar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kerana gadget atau komputer yang digunakan oleh pelajar sudah lama dan cukup mudah untuk rosak. Yang kedua, kerana masalah kewangan, pelajar tidak dapat membeli alat komputer atau gadget yang baru, yang lebih memadai untuk digunakan. Yang ketiga, penggunaan kongsi dengan orang lain. Jadi pelajar berkongsi dalam menggunakan gadget atau komputer dengan orang lain. Hal ini tentu menghambat pelajar kerana apabila masa pelajar tersebut membutuhkan komputer atau gadget, namun masih digunakan lagi oleh orang lain, hal ini tentu akan menghambat kegiatan pembelajaran dari pelajar tersebut. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi apabila masalah ini terus berlanjut. Yang pertama, pelajar tidak dapat mengikuti kelas atas talian kerana hambatan tidak dapat menggunakan komputer atau gadget. Jadi pelajar tersebut tidak dapat menghadiri kelas. Yang kedua, penghantaran tugasan tidak sempurna kerana alat seperti komputer itu sangat penting digunakan oleh para pelajar untuk mengerjakan tugasan. Jadi apabila ada masalah dengan komputer, maka pelajar tersebut pula sulit untuk menyelesaikan tugasannya, sehingga ini akan menjadi kendala dan penghantaran pun tidak akan terlambat atau pula tidak efektif. Yang ketiga, akan timbul masalah apabila pelajar nanti mengikuti peperiksaan, kerana pemeriksaan ini juga memerlukan alat-alat yang memadai atau yang baik seperti komputer. Kerana apabila di masa peperiksaan ada masalah komputer dengan atau alat yang digunakan oleh pelajar, maka untuk mengikuti pemeriksaan juga akan sulit dan akan terlambat. Yang keempat, banyak pelajar yang harus repeat semester, ya, kerana ini adalah satu impak yang dihasilkan oleh ketiga impak yang sebelumnya.
Jadi apabila pelajar tersebut tidak dapat mengikuti kelas online atas talian dan juga tidak dapat menghantar tugas dengan sempurna dan juga kendala dengan peperiksaan karena masalah gadget dan komputer, maka yang terjadi adalah markah yang tidak memuaskan atau pula dapat repeat untuk semester berikutnya. Dan seterusnya, apa solusi yang dapat kita buat untuk masalah ini sesuai dengan kurs kita pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Ada dua solusi yang ditawarkan. Yang pertama, pihak kampus dapat melaksanakan penghematan bagi kemudahan pelajar. Yang kedua, pelajar boleh follow up atau mendaftar mana-mana NGO yang mereka kenal yang dapat menawarkan kemudahan untuk gadget dan komputer sehingga pembelajaran atas talian mereka dapat mudah. Demikian itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Syamah Tapat Menatin. Salah satu cabaran pembelajaran atas talian di kalangan mahasiswa universiti dan permasalahan yang timbul ekoran pelaksanaannya secara menyeluruh di Universiti Kebangsaan Malaysia pada satu tempoh masa yang tertentu adalah keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran atas talian memberi lebih kebebasan kepada para pelajar. Hal ini boleh menjadi masalah kepada para pelajar yang belajar sambil lewa serta kepada para pelajar yang tidak tahu menguruskan masa serta cara pembelajaran. Minat dan motivasi untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran atas talian boleh berkurang dan pelajar akan menghadapi kesukaran untuk menguasai tahap penguasaan yang minimum. Selain itu, perbincangan secara berkumpulan menjadi kurang efektif berbanding secara bersemuka, serta pensyarah tidak akan tahu kemampuan para pelajarnya dalam akademik kerana tidak mengendalikan perbincangan secara bersemuka. Untuk mengatasi cabaran ini, ibu bapa dan penjaga di rumah harus memberi motivasi kepada anak-anak mereka dan mereka juga perlu menyediakan persekitaran yang kondusif untuk belajar bagi meningkatkan minat pelajar untuk belajar atas talian. Para pelajar juga perlu rajin berusaha untuk meneliti bahan pembelajaran selain daripada yang diberi oleh pensyarah untuk rujukan sendiri. Seterusnya, pensyarah harus menetapkan masa untuk perbincangan khas selain daripada waktu kuliah untuk membincang topik-topik yang pelajar kurang faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Roslan akan membincangkan mengenai poin yang seterusnya iaitu suasana pembelajaran yang tidak kondusif dalam cabaran pembelajaran atas talian. Sebagai seorang pelajar, persekitaran amat penting dan mempengaruhi minat dan tumpuan mereka untuk belajar. Namun begitu, sebilangan besar pelajar sukar untuk mengikuti sesi pembelajaran atas talian dan tumpuan mereka semakin berkurang terhadap pembelajaran. Mengapakah perkara tersebut boleh berlaku? Seperti dalam gambar rajah tersebut, dapat kita lihat segolongan pelajar tidak mempunyai kelengkapan belajar yang lengkap dengan suasana keluarga yang mempunyai ramai adik-beradik serta kekurangan peranti pintar dalam sesebuah keluarga. Pembelajaran atas talian boleh menjadi sukar dari apa yang dijangkakan. Oleh itu, terdapat 3 cabaran pembelajaran atas talian dapat saya huraikan seperti tidak mempunyai kelengkapan belajar seperti kerusi, meja serta peranti iaitu laptop ataupun telefon pintar. Mereka harus bersusah payah untuk mencari keselesaan sendiri untuk belajar dengan lebih fokus. Selain itu, kekurangan bahan-bahan rujukan di rumah menyebabkan pelajar lebih sukar untuk memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih baik. Serta cabaran yang ketiga ialah pengurusan masa yang tidak teratur apabila berada di rumah. Kerana pelajar yang berada di rumah lebih cenderung untuk melaksanakan kerja rumah bagi meringankan beban keluarga mereka. Dengan itu, terdapat 4 inisiatif untuk menyelesaikan masalah cabaran ini yang ingin saya huraikan. Antaranya adalah sokongan penuh daripada ibu bapa harus diberikan untuk memastikan anak-anak mereka menjalani pembelajaran atas talian dengan baik.
Penyediaan keperluan asas seperti kerusi dan meja seharusnya disediakan terlebih dahulu untuk keselesaan mereka. Kemudian, para pesyarah pula boleh menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan mudah difahami agar pelajar tidak hilang fokus dan dapat memahami pembelajaran mereka meskipun tiada bahan rujukan yang mencukupi. Tetapi inisiatif yang paling penting yang ingin saya tekankan di sini adalah peranan seseorang pelajar itu sendiri. Mereka seharusnya mendisiplinkan diri sendiri serta mewujudkan jadual pembelajaran agar dapat membahagikan masa mereka dengan lebih baik dan efisien sepanjang tempoh pembelajaran atas talian ini dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahirah binti Mama Aziz dengan nombor matrik A165362 daripada kumpulan 9 bakal membentangkan tentang cabaran pembelajaran atas talian dan solusinya dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Penularan wabak COVID-19 di seluruh pelosok negara memberikan impak yang cukup besar terhadap pelbagai sektor seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Seiring dengan pelaksanaan kawalan pergerakan atas arahan pihak kerajaan bagi membendung wabak ini, institusi-institusi pengajian tinggi akur dengan penutupan kampus-kampus di seluruh Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia tidak terkecuali. Oleh itu, pembelajaran atas talian dilaksanakan sehingga kini yang melibatkan semua pelajar dari setiap fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia. Razak pada tahun 2020 menegaskan bahawa pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan oleh negara-negara maju dan dipercayai memberikan kesan positif dalam perkembangan pembelajaran pelajar. Namun demikian, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh para mahasiswa dan salah satunya ialah penyalahgunaan internet. Oleh kerana pembelajaran secara maya ini menggunakan internet sepenuhnya, para pelajar amat terdedah dengan pelbagai laman-laman sesawang yang menyebarkan berita-berita palsu yang datang dari sumber yang tidak dijamin kesahihannya dan menyebarkannya tanpa unsur periksa. Selain itu, mereka juga terdedah dengan penipuan cyber atau dikenali sebagai scamming yang kini menular di negara kita dan boleh memudaratkan diri individu secara langsung maupun tidak. Seterusnya, mereka juga berpotensi tinggi untuk lalai dalam menyiapkan tugasan dan menghadiri kelas secara maya oleh kerana permainan-permainan atas talian yang amat melalaikan. Sebagai contohnya Mobile Legends yang amat popular dalam kalangan mahasiswa sendiri. Dan dalam pada itu, lambakan aplikasi media sosial seperti Bigo, TikTok dan Instagram sebagai contohnya amat berisiko tinggi untuk menyebabkan ketagihan kepada para mahasiswa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut selama berjam-jam. Antara solusi yang boleh dipraktikkan bagi membendung penyalahgunaan internet dalam kalangan pelajar ialah menyediakan jadual belajar dan juga jadual berhibur. Menyediakan external stopper seperti jam untuk memberikan notifikasi untuk berhenti melayari internet dan yang terakhir sekali, bersenam pada waktu senggang bagi menggantikan tabiat menggunakan gadget pada setiap masa.